Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita kali ini dalam video saya yang bertajuk pengawalan dan kaedah pengambilan air untuk pesakit buah pinggang. Ini adalah antara salah satu perkara utama lah dalam penjagaan kesihatan untuk pesakit buah pinggang yang paling penting lah, iaitu penjagaan dan pengambilan air. Ini sangat penting. Okey. So hari ini saya nak berkongsi tentang petua dan hint and tips lah, kaedah-kaedah yang seperti apa yang saya gunakan sebagai seorang pesakit buah pinggang yang telah pun menjalani rawatan dialisis selama lebih kurang 7 tahun 5 bulan, sehingga tarikh 27 hari bulan 7 2020 ni saya telah menjalani rawatan selama 7 tahun 5 bulan. Okey. So perkara pertama yang paling penting untuk penjagaan dan pengambilan air ini, yang pertamanya, jumlah pengambilan air sehari untuk pesakit buah pinggang adalah di antara 750 ml hingga 1000 ml. Lebih daripada tu tak digalakkan, sebab 750 ml tu minimum, sehingga 1000 ml itu untuk masa tempoh 24 jam. Jadi bila seorang pesakit buah pinggang ni pergi buat rawatan dialisis, digalakkan penarikan air. Untuk tarik air tu daripada badan dia menggunakan mesin hendaklah kurang daripada 3 kg sekali tarik. Kalau 4 kg tu memang tak digalakkan lah, sebab untuk jangka masa yang lama ianya tidak elok untuk kesihatan. Okey, pertama tadi, jumlah pengambilan air hanyalah di antara 750 ml hingga 1000 ml. Ini adalah termasuk air yang kamu ambil untuk makanan. Maksudnya dalam makanan tu seperti kuah yang kamu makan ataupun sup yang kamu ambil, itu juga termasuk dalam 750 ml hingga 1000 ml ini. Dan juga buah-buahan. Buah-buahan kan ada buah-buahan yang banyak air kan, macam tembikai ke, rambutan ke. Jadi itu pun termasuk juga di dalam keseluruhan 750 ml ni sehingga 1000 ml. Okey. Untuk saya pengalaman saya selama 7 tahun ni, saya ada beberapa kaedah lah yang saya gunakan untuk pengambilan dan pengawalan air ni. Antaranya menggunakan cawan yang spesifik lah. Saya ada beberapa jenis cawan, macam contoh cawan putih ni. Cawan putih ni dia punya isi padu air adalah berukuran 100 ml. Okey. Dan cawan emas ni dia punya ukuran isi padu air dia adalah dalam lebih kurang 80 ml. Jadi kalau kita tengok penggunaan cawan tu kebanyakannya kecil-kecil lah. Paling besar pun saya gunakan cawan ni lah, Mak Jernih ni. Dia punya ukuran lebih kurang 250 ml. Tapi sebenarnya dia ada petua dia nanti, kaedah dia macam mana kita nak minum kurang daripada 250 ml tapi kita akan mendapat kepuasan lah. Okey. So tadi perkara yang pertama. Okey, yang kedua, petua yang kedua adalah tadilah kita kena menggunakan cawan yang kecil. Contoh macam saya gunakan cawan yang putih ni, berukuran 100 ml. Ni isi padu ukuran dia adalah 100 ml. 100 ml.
Kalau compare dengan yang ni, ni lagi kecil lah kan. Ni 80 ml. Yang ni, ini 250 ml. Okey, apa bezanya? Okey, untuk cawan putih ni dengan apa, cawan emas ni, biasanya saya gunakan untuk minum air panas lah. Jadi untuk minum air panas ni, saya gunakan salah satu cawan ni lah. Jadi yang paling besar 100 ml dan yang kecil sedikit ini 80 ml. Jadi pening. Itu penting lah. Kita kena gunakan cawan yang kecil lah. Kita tak boleh gunakan cawan yang besar yang biasa tu. Yang corak bunga-bunga tu ke apa ke, yang cawan kopi yang biasa tu. Sebab cawan kopi yang biasa tu dia lebih daripada 200 ml. Dia lebih kurang cawan apa, mak jernih ni. Mak jernih ni lebih kurang, kalau kita kata ni cawan teh tarik kan. Cawan teh tarik ni 220 ml. 220 ml. Jadi banyak. 220 ml. Okey. Itu untuk saya minum air panas lah. Untuk minum air panas, kita gunakan cawan yang bersaiz kecil. Isi padu di antara 80 ml hingga 100 ml. Okey. Sebab sebenarnya orang sakit buah pinggang ni tak digalakkan sangat lah nak minum air panas. Sebab minum air panas ni kadang-kadang dia mendatangkan kurang kepuasan kan, kurang kelegaan. Sebab kita pula nak kena kawal air. Nanti belum kita kira nak makan ubat lagi kan. Nanti kita sentuh pasal makan ubat pula. Okey, petua yang ketiga. Okey, untuk pengambilan air sejuk ni digalakkan untuk dicampurkan dengan air batu dan perahan lemon. Kenapa? Sebab di sini pertamanya, bila ada air batu, isi padu air tu sebenarnya adalah sedikit, adalah kurang lah daripada isi padu maksimum cawan tersebut. Okey, macam contoh kan, cawan ni ukuran ini, biasa saya kalau nak minum air sejuk saya gunakan cawan ni lah. Yang berukuran 220 ml ni. Jadi bila saya nak minum air sejuk, saya akan campurkan air batu. Bila air batu tu akan menyejukkan air dan memberi kita kelegaan dan kepuasan yang lebih. Walaupun sebenarnya isi padu air tu dah berkurangan. Tengok asal 220 ml, bila saya tuang, saya akan penuhkan. Saya dah tuang air ni. Tengok, nampak penuh kan? Tapi berapa sebenarnya isi padu air ni? Isi padu air ni telah berkurangan. Kalau kita tengok dekat sini, daripada 220 ml, dia dah jadi 150 ml je. Di antara 120, bila penuh betul-betul air batu tu, dia boleh dapat antara 125 ml hingga 150 ml. Jadi kat situ kita dah jimatkan 100 ml pengambilan air. Walaupun isi padunya kurang, tetapi dianya mendatangkan kepuasan pada pesakit buah pinggang. Sebab air sejuk. Air sejuk dan kita berikan sedikit perahan lemon lah. Dia akan mendatangkan kepuasan dan kelegaan. Berbanding kalau kita minum air pada suhu bilik, kita akan tanpa air batu, dia dah jadi 220 ml. Jadi penggunaan pengambilan air tu dah jadi banyak. Sedangkan kita boleh minum lebih kurang 1000 ml je. Kalau kita dah ambil 200 ml, tinggal berapa? Tinggal 800 ml. Nanti belum kita nak makan lagi, kan? Jadi kenapa kita letakkan air batu? Kita nak kurangkan isi padu dia, tetapi dia punya kelegaan dan kepuasan itu bertambah dengan meletakkan air batu dan perahan lemon tadi. Itu untuk air sejuk lah. Jadi itulah kaedah yang saya gunakan bagaimana untuk mengawal air
untuk pengambilan air sejuk. Jadi bila air tu hanya 125 ml hingga 150 ml, kita dah jimat lah kat situ. Beberapa lebih kurang 80 ataupun 70 ml lah kan. Tapi kita dapat kepuasan berbanding kita minum air pada suhu biasa tanpa air batu penuh 220 ml. Nanti kita dah tak boleh nak ambil air lagi. Okey, itu petua yang ketiga lah untuk pengambilan air sejuk. Ya, pengambilan air sejuk digalakkan untuk dicampurkan dengan air batu dan perahan lemon. Okey. Untuk yang keempat, petua yang keempat, orang sakit buah pinggang ni dia banyak makan ubat. Sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Jadi dan 3 kali sehari tu dalam satu hari, dalam sekali pengambilan mungkin melibatkan ubat yang banyak. Mungkin 5 hingga 10 biji ubat dalam satu masa. Okey, ini pengalaman saya lah. Masa saya mula-mula sakit buah pinggang dulu, tak biasa juga untuk makan ubat. Ambil sekali 10 biji tu makan dengan satu tegukan air kan. Digalakkan kalau air tu kalau boleh kita ambil yang cawan air panas ni 100 ml ni je. Sekali lapas 10 biji ubat tu dengan sekali teguk ni. Cawan 100 ml ni. Sebab kita memang nak kena jimatkan pengambilan air. Pada mula memang agak kekok lah. Sebab masa saya mula dulu pun sebiji ubat satu teguk air, sebiji ubat satu teguk air, tak biasa kan. Tapi memang kena kita kena amalkan dan kena biasakan lah. Jadi dalam 3 kali tu, 3 kali pengambilan ubat tu, okey, katalah 10 biji tu, bila kita makan, kita ambil dengan 100 ml ni, cawan ni. Jadi bila 3 kali kita cuma ambil dalam lebih kurang 250 hingga 300 ml air lah. Jadi kita ada lagi lebih kurang 700 ml air untuk kita minum, untuk kita sarapan, untuk kita minum petang, untuk kita selepas makan. Jadi sebenarnya untuk orang sakit buah pinggang ni lebih digalakkan lepas makan minum air lah. Kalau waktu-waktu kita tak ambil makanan tu, tak payahlah, tak digalakkan lah untuk kita saja-saja nak minum air macam tu. Okey, sebab nanti kita kena pergi pada akibat jika kita tak kawal air ni. Akibatnya memang sangat buruk lah. Okey, petua yang keempat tadi, cara pengambilan ubat digalakkan makan semua ubat tu dengan satu cawan air. Satu cawan air tu lebih kurang yang digalakkan yang kecil ni berukuran isi padu 100 ml air lah. Okey. Biasanya 3 kali makan. Jadi kita hanya ambil lebih kurang 300 ml air dalam masa 24 jam tu. Jadi kita ada baki lagi 700 ml air untuk kita makan, untuk kita bersarapan ataupun kita minum petang ataupun minum malam lah. Jadi kat situ kita boleh dapat menjimatkan pengambilan air kita. Okey, itu petua yang keempat tadi. Pengambilan ubat ni memang memainkan peranan yang utama lah kalau kita tak kawal air kita. Sebab dia akan jadi banyak nanti. Okey, untuk petua yang kelima. Petua yang kelima ni ini melibatkan pengambilan air dalam makanan lah. Tadi tu pengambilan air yang memang kita hanya minum air panas, air sejuk dan pengambilan ubat. Okey. Sekarang ni pengambilan air dalam makanan. Sebab pengambilan air dalam makanan ni kadang-kadang kita tak perasan tau. Sebab kandungan-kandungan makanan tu sebenarnya dia banyak air. Contohnya macam dalam sayur-sayuran kan. Macam sawi ke apa. Sawi tu dia banyak air sebenarnya. Walaupun dia masak goreng, tapi kalau kita tengok bila selepas kita goreng tu, selepas katalah 2-3 minit atau 4 minit, kita tengok banyak air dia akan keluar kan. Tu maksudnya air-air yang tersembunyi. Sebab
Pengambilan air dalam makanan ni bermaksud air-air yang tersembunyi. Okey, contoh pesakit buah pinggang ni tak digalakkan untuk makan bubur nasi. Kerana bubur nasi tu terlalu banyak air. Macam contoh, nasi tu sendiri kita nak masak, dia dah banyak air tau. Lepas tu kita masak bubur pula, kita tambah lagi air. Jadi kat situ akan air yang kita tak boleh nak ukur. Itu yang bahaya tu. Nanti kita datang pergi cuci tengok, apasal lebih daripada 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo kan. Rupa makan bubur. Macam tu. Untuk makan sup pula, boleh nak makan sup, tapi kita digalakkan untuk menggunakan mangkuk yang kecil lah. Macam contoh, saya kalau makan sup, saya gunakan mangkuk coklat ni kan. Mangkuk coklat ni lebih kurang dia punya ukuran isi padu dia adalah lebih kurang 100 ml. Ni 100 ml. Maknanya kalau kita nak makan sup saja, kita letakkan kuah sup, dia punya isi padu 100 ml lah. Tapi kalau nak jimat lagi, kita letakkan, kata kalau kita letak seketul ayam ataupun seketul daging ataupun sayur-sayuran, jadi dia punya isi padu air tu akan berkurang. Walaupun kita nampak dia penuh, tapi sebenarnya isi padu tu berkurangan. Jadi dia kurang daripada 100 ml. Kat situ kita dah jimat lah. Mungkin dia hanya 50 ml. Sebab separuh daripadanya telah kita isikan dengan sayuran dan daging ataupun ayam ataupun ikan kan. Kalau paling besar pun ni lah mangkuk sup. Kalau kita nak letak ayam yang besar kan, ni mangkuk sup ni lebih kurang 250 ml ukuran isi padu dia. Jadi untuk petua dia, kita isikan dulu sayur-sayuran ataupun ayam ataupun daging ataupun ikan, baru kita tuang kuah sup tadi. Jadi kuah sup tu akan jadi lebih sedikit daripada nilai ukuran 250 ml tu. Sebab isi padu yang lain tu telah diisi oleh sayur-sayuran, ayam ataupun daging ataupun ikan. Jadi isi padu air yang sup yang kita nak makan tu akan jadi kurang, mungkin 100 ml. Nampak? Jadi kat situ kita akan ada penjimatan dan kawalan dalam mengambil air untuk pesakit buah pinggang ni. Penting sebab air ni memang buruk akibatnya kalau kita tak kawal. Jadi digalakkan ambil mangkuk paling besar untuk sup pun lebih kurang 250 ml lah. Jangan lebih besar daripada tu. Kalau lebih besar daripada tu memang tiada kawalan lah. Walaupun kita letak daging ke apa ke, dia tetap akan lebih lah. Sebab kita nak kurangkan lebih kurang daripada 250 ml tu. Okey. Itu pengambilan air dalam makanan. Macam sup lah untuk utamanya sebab dia banyak air kan. Okey, itu untuk pengambilan air dalam makanan. Untuk sayur-sayur tu pun kena berhati-hatilah. Kalau sayur-sayur yang jenis banyak air tu tak digalakkan juga lah untuk makan banyak kan. Sebab air tu tersembunyi. Jadi kita tak boleh nak ukur. Kita takut nanti tiba-tiba bila kita pergi cuci, tengok air terlalu banyak di dalam badan. Sebab nanti badan akan jadi tak selesa. Yang paling penting, dan juga macam bila kita makan kuah-kuah daripada masakan kita tu lah, kuah kari ke, kuah sup, kuah sayur-sayuran ke, macam tom yum apa semua tu. Itu nak kena berhati-hatilah. Kawal dengan penggunaan mangkuk yang saya cadangkan tadi. Itu cara yang saya gunakan. Okey. Nombor 6, petua yang ke-6. Okey, petua yang ke-6 ni melibatkan air yang tersembunyi di dalam buah-buahan. Bukan kita tak digalakkan untuk makan buah-buahan. Ya, digalakkan, tapi jangan berlebihan lah. Sebab kandungan konten air ni yang tersembunyi. Contohnya lah, kalau macam saya lah, air makan buah tembikai. Buah tembikai ni dia banyak air. Kalau saya ambil buah tembikai, misalnya saya makan nasi apa semua dah siap,
Okey, saya ambil buah tembikai. Biasanya bila saya dah ambil buah tembikai, saya tak akan minum air lah. Sebab buah tembikai ni memang dah macam apa, kita minum air dah sebenarnya. Jadi bila ambil buah tembikai tu, digalakkan selepas makan lah. Selepas makan kita tu ambil buah tembikai dalam sepotong tu. Jadi kita jangan ambil air lagi lah. Sebab air yang daripada buah tembikai tu sendiri telah memuaskan dan melegakan tekak kita daripada apa, haus. Okey, lepas tu buah-buahan lain yang banyak air, contoh macam rambutan, buah pear, tu nak kena jaga-jagalah. Buah tembikai susu, tu pun dia banyak air. Jadi pastikan kalau nak makan buah-buahan ni, jangan apa, ambil terlalu banyak lah. Ambil dalam sepotong, boleh. Lepas tu nanti buah-buahan ni juga kita nak kena kira perkara lain pula. Ini kita bincang pasal kandungan air je. Kita nanti dalam video yang lain kita akan apa, bincang tentang apa, kandungan garam potasium pula. Itu pun nak kena jaga-jaga juga. Sebab potasium ni kalau kita ambil berlebihan, jantung jadi laju, memang macam nak pecah dada lah nanti. Tu perlu bagi apa, pesakit buah pinggang faham tentang apa, keadaan tubuh dia, keadaan semasa tubuh dia pada keadaan dia sakit. Okey, so petua yang keenam, berhati-hati dalam pengambilan buah-buahan yang mengandungi banyak air. Macam saya tadi saya cakap tembikai tu, bila saya dah makan saya tak minum air lah. Saya makan nasi, siap makan tembikai, saya tak minum air. Okey. Itu petua yang keenam dalam penjagaan dan pengawalan air bagi pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis. Okey. Petua yang ketujuh, okey, ini petua yang ketujuh dan juga yang apa, terakhirlah, cara untuk kita elakkan kehausan. Untuk pesakit buah pinggang ni penting untuk kita elak daripada haus. Sebab kita ni bukan orang yang sihat, boleh minum air bila-bila masa dan kita boleh kencing. Sebab kebanyakan pesakit buah pinggang ni, dia dah tak boleh kencing. Bila dah lama-lama dia tak boleh kencing, ataupun kencingnya terlalu sedikit, kan. Tu nak kena apa, berhati-hati. Okay. Jadi cara untuk elakkan haus, salah satunya, jangan makan makanan yang mengandungi garam yang tinggi, seperti ikan masin, budu, belacan, sambal belacan, kan. Itu penting. Dan contoh lain macam makan keropok, makan keripik. Keropok dan keripik ni dia tak mengandungi air. Jadi bila kita makan, dan dia juga mengandungi garam yang tinggi sebenarnya. Jadi bila kita makan, kita akan kerap haus. Bila haus, nanti pengambilan air kita terlalu banyak. Sebab tu macam saya cakap tadi, digalakkan kita ni hanya ambil air bila kita makan. Macam sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Waktu-waktu tu je lah. Dan 3 kali lagi makan ubat. Nampak? Kita punya makan sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam dah 4 kali kan. Kalau 100 dah 400 ml. Jadi 3 kali pula apa, makan ubat 100 ml, 100 ml, 100 ml, 700 ml. Kan dah cukup kota sebenarnya 700 ml untuk dalam masa tempoh 24 jam. Tapi kita bagi lagi apa, spare lah, sampai 1000 ml, maknanya 300 ml. 300 ml tu spare lah kalau untuk apa-apa kan. Jadi 1000 ml. Jadi kalau kita tengok tadi betul kan, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam dah 400 ml. Lepas tu makan ubat 3 kali sehari, 100 ml setiap sekali, dah 300 ml. Semuanya 700 ml. Jadi ada 300 ml lagi. Memang tidak digalakkan kalau kita ambil air lebih daripada 1000 ml
dalam masa tempoh 24 jam. Kerana tidak digalakkan untuk kita tarik air lebih daripada 3 kilogram dalam satu masa rawatan dialisis tu. Ada sebabnya. Nanti kita bagi tahu dalam akibatnya kalau kita tak kawal air ni. Okey. Jadi macam kalau kita tu dah 7 kali kan kita makan dengan minum ubat kan. Jadi kalau kita tiba-tiba duduk-duduk makan kerepek ataupun makan kudap-kudap kan. Jadi kat situ akan ada pengambilan air lah yang berlebihan kalau kita tak kawal. Sedangkan memang kita ada 300 ml yang spare tadi kan. Tapi berhati-hatilah dengan 300 ml tu. Pastikan kita tak ambil lebih daripada 1 liter dalam masa tempoh 24 jam. Bukan tak boleh lah nak makan kudap-kudap tu, tapi kawal. Macam tadi, cara elakkan haus tu terutamanya memang kita jangan makan makanan yang bergaram tinggi lah. Makan kerepek, makan keropok, dan pengambilan sos. Sos pun dia high sodium. Kat situ nak kena kawal dan berhati-hatilah. Kalau macam ikan masin tu termasuklah juga ikan bilis, kacang tanah. Kacang tanah pun sedap makan, tapi itulah haus. Kan? Itu petua yang ketujuh. Cara nak elakkan haus. Kan? Itu penting. Sebab bila kita tak haus, kita tak ambil air. Sebab pesakit buah pinggang ni, saya teringat. Pesakit buah pinggang ni dia ada 3 kategori sebenarnya. Pesakit buah pinggang yang hanya dipuncakan dikarenakan oleh dia sakit darah tinggi. Yang kedua, pesakit buah pinggang yang disebabkan oleh dia mengalami penyakit kencing manis, diabetes. Dan yang ketiga, yang disebabkan oleh dia dulu tidak mengambil air yang secukupnya dalam badan. Jadi badan dia kering, buah pinggang dia rosak. Ini yang 3 ni memang rare lah. Orang yang rare, yang jarang ambil air ni rare. Tapi yang selalu terjadi adalah pesakit yang disebabkan oleh darah tinggi. Seperti saya sakit buah pinggang sebab darah tinggi. Saya tak ada kencing manis. Ada orang disebabkan oleh diabetes lah, kencing manis, ataupun dia ada dua-duanya, darah tinggi dan kencing manis. Jadi orang yang ada kedua-duanya dengan kencing manis ni, maksudnya orang yang pesakit buah pinggang yang disebabkan oleh kencing manis, dia sangat dikatakan mudah haus. Jadi kalau untuk yang dipuncakan disebabkan oleh kencing manis ni, lagilah nak kena berhati-hati di dalam pengawalan air. Sebab dikatakan mereka lagi kerap haus kan. Satu lagi, cara elakkan haus ni, jangan kalau boleh tu janganlah ambil minuman yang kerap jangan ambil kerap minuman yang manis. Contoh seperti teh tarik kan. Sebab bila kita minum air manis ni, nanti kita mesti nak sulam. Kita mesti nak sulam dengan air masak kan. Jadi kat situ pengambilan air tu akan tidak terkawal. Okey, itu petua yang ketujuh lah. Dan juga kiranya yang terakhir lah. Okey, untuk yang terakhir, saya nak kongsikan adalah akibat dan bahaya jika kita tidak mengambil tidak mengawal pengambilan air ni bagi pesakit buah pinggang. Pesakit buah pinggang yang kronik ni lah, yang menjalani rawatan dialisis ni. Pertamanya, dia akan mengalami sesak nafas. Bila dia tak kawal air ni, dia akan sesak nafas. Pertamanya, sesak nafas tu apabila dia berbaring. Itu dalam keadaan biasa lah. Dia berbaring je dia rasa sesak nafas. Sebab bila dia baring, air tu akan graviti, akan pergi ke dada. Bila pergi ke dada, air tu akan melimpah masuk ke dalam saluran pernafasan, respiratory dia, dalam paru-paru dia. Jadi kat situ dia akan rasa semput lah. Dia hanya boleh duduk je. Maksudnya bila dia baring, dia tak boleh baring macam orang normal pakai satu bantal. Akhirnya dia kena duduk macam perempuan berpantang bersalin tu lah.
Kena pakai bantal banyak kat belakang dia tu kan. Macam tu. Kalau tak, memang dia tak boleh bernafas bila dia baring. Itu dalam keadaan dia belum kritikal lah. Kalau kritikal, sesak nafas dia ni, dia duduk pun dah tak boleh lah. Duduk pun sesak agak. Tak boleh nak bernafas. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, memang bawa lah dia pergi hospital untuk ambil oksigen. Hanya oksigen je lah yang boleh oksigen tepu je yang boleh melegakan pernafasan dia pada waktu tu, sebelum dia pergi mendapatkan rawatan dialisis. Sebab rawatan dialisis je yang boleh keluarkan air dia. Kalau tak boleh lah. Tapi kalau air dia lebih daripada 4 kilo, susah juga. Sebab dalam satu masa rawatan dialisis tu cuma boleh tarik air maksimum 4 kg. Kalau dia datang 6 kilo, 7 kilo, maknanya tarik 4 kilo dia masih ada hutang 3 kilo. Jadi sepatutnya kita datang tu kita tak berhutang. Tapi bila berhutang jadi susah lah. Tu banyak dia punya komplikasi dia bila kita tak kawal air ni. Okey. Sesak nafas, tak boleh berbaring. Okey. Ketiganya, darah kita bila dialisis lambat nak bersih. Lambat. Macam saya cakap tadi kan, bila kamu datang 7 kilo, kamu cuci boleh 4 kilo lah. Okey, kamu tarik 4 kilo. Kat situ kamu dah hutang 3 kilo. Darah tak bersih lagi ni sebab air terlalu banyak dalam sistem badan kamu. Jadi kamu nak kena cuci kali kedua, nak tarik 3 kilo tu, barulah dapat bersihkan darah kamu. Tapi dalam masa nak tunggu cucian yang kedua, kita akan selang sehari, selang 24 jam. Kat situ nak kena kawal air juga. Kalau kamu tak kawal, air yang 3 kilo tadi mungkin akan bertambah menjadi 4 kilo, 5 kilo lagi. Tu nampak tak dia punya bahayanya. Jadi darah kamu nanti lambat nak bersih. Bila lambat nak bersih, jadi badan kita tak akan rasa sihat. Kita akan rasa lemah-lemah badan. Kita rasa tak selera makan, tak sedap lah kan. Tu pentingnya. Akibat tu sesak nafas, tak boleh berbaring, darah tidak bersih. Yang keempatnya, akibatnya pesakit bawah pinggang kita akan rasa sangat letih lah selepas buat dialisis. Sebab badan kita akan jadi hidrasi kan, kering. Sebab kita terpaksa tarik air yang terlalu banyak. Tu yang buat kita komplikasi letih tu. Kalau bahasa Melayunya kita cakap letih, sangat letih. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris ni perkataannya sesuai tu exhausted. Dia bukan tired lagi, dia exhausted. Dia memang sangat letih. Dia nak baring je. Lepas cuci tu pun dia nak baring, nak tidur sekurang-kurangnya 2 atau 3 jam. Itu kalau beruntung lah. Kalau tak beruntung, letih, lepas tu sakit kepala lagi sebab dah tarik air banyak kan. Sakit kepala tu tak tahan tu. Ataupun nanti boleh mengakibatkan jantung laju. Jantung laju, sakit dada nak pecah sebab tarik air banyak sangat kan. Okey. Tu yang keempat, sangat letih akibat daripada kita tak kawal air ni. Ni akibat dia banyak ni. Okey. Akibat yang kelima ni, untuk jangka masa yang lama, ianya boleh menjejaskan jantung lah bila kita tak kawal air ni. Jika setiap kali kita cuci tu, kita dialisis tu, kita nak tarik 4 kg je. Kita nak tarik 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo. Setiap kali kita datang, kita tarik 4 kilo, 4 kilo. Memang akan membahayakan jantung lah pada masa akan datang. Jadi jangka hayat kita akan lebih pendek lah. Walaupun kita dah boleh sambung jangka hayat kita, tapi jangka hayat kita tu akan jadi lebih pendek juga. Sebab jantung tu terutamanya bagi pesakit yang ada sakit kencing manis kan, darah tinggi, tu nak kena berhati-hati. Sebab dia kelajuan mesin dengan jantung tu nak kena serentak kan. Tapi kalau kita tarik banyak tu. Kalau tempat saya, dialisis saya memang dia galakkan tarik 3 kilo saja. Jadi kita kena kawal lah dalam masa 24 jam tu ataupun 48 jam. Sebab dalam seminggu tu kita cuci 3 kali. Ada satu waktu tu yang kita akan cuti 2 hari.
Yang cuti 2 hari tu, contoh saya last cuti hari Khamis, hari Jumaat saya cuti, hari Sabtu saya cuti, hari Ahad saya baru sambung cuci semula. Hari pertama hari Ahad. Jadi hari Jumaat dan Sabtu ni memang struggle lah, sebab dia 48 jam. Tu yang kita 24 jam 1000 ml, 24 jam 1000 ml. Jadi kita nak kena datang minimum 2 kilogram air. Kalau lebih pada tu jangan melebihi 3 kilo dalam masa 48 jam ni. Tu penting tu. Okey, yang tadi yang kelima dan yang terakhir, yang keenam, akibat dan bahaya tidak mengawal pengambilan air adalah badan, muka akan jadi sembab lah. Kalau dah terlalu banyak air, nampak nanti dekat kening, bawah kening ni, dekat kelopak mata ni kita nampak dia akan timbul sembab, muka pun jadi sembab. Kalau istilah kami pesakit buah pinggang ni kita panggil muka Doraemon lah. Kalau kamu tengok buku lali kamu yang sebelah buku lali yang sebelah dalam, bukan buku lali yang sebelah luar, buku lali yang sebelah dalam tu dia akan jadi rata kat situ. Sebab apa? Sebab air dah terlalu banyak. Kalau staff nurse dia boleh tengok lagi dekat kita punya leher ni, leher ni ada banyak air ke tidak. Bukan masalah muka sembab je dan badan akan jadi lebih besar, tapi dia akan membuatkan badan kita jadi lebih berat. Kita nak bergerak pun jadi berat. Jadi tak elok lah. Memang tak elok lah untuk kesihatan kita sebagai pesakit buah pinggang ni. Jadi memang pengambilan dan kawalan air ni sangat penting lah bagi kita pesakit buah pinggang. Jadi itu adalah antara petua dan kaedah ataupun hint and tips yang boleh saya kongsikan berdasarkan pada pengalaman saya sebagai seorang pesakit buah pinggang yang telah menjalani rawatan dialisis selama 7 tahun 5 bulan. Saya harap perkongsian saya ini akan memberi manfaat lah kepada rakan-rakan di luar sana, yang mungkin mana pesakit sendiri, pesakit baru ataupun penjaga-penjaga kepada pesakit-pesakit buah pinggang. Sebab kadang-kadang ibu bapa kalau yang tua ni dia tak berapa faham fungsi organ tubuh ni kan. Jadi kita sebagai anak-anak yang lebih faham ni, kita kena jagalah, kita kena kawal lah pengambilan air ni. Okey, saya rasa ini je lah untuk setakat ini je lah perkongsian saya pada hari ini tentang hint and tips pengawalan dan kaedah pengambilan air untuk pesakit buah pinggang. Saya harap ianya akan memberi 1000 manfaat. Okey, untuk masa akan datang, insya-Allah, sekiranya Allah panjangkan umur saya, kita akan kongsikan video untuk pengambilan makanan seperti protein, fosforus, sodium. Itu juga penting untuk penjagaan kesihatan pesakit buah pinggang untuk jangka masa yang lama lah, terutamanya pengambilan kalsium kan. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan dalam video yang lain. Untuk setakat ni, hari ini ini je lah perkongsian saya tentang pengambilan dan kaedah kawalan air untuk pesakit buah pinggang. Okey, sekiranya ada komen, bolehlah komen di bawah, ada soalan ke, kalau saya boleh jawab saya akan cuba jawab, kalau tak saya akan rujuk pada orang lain. Okey, dan pada yang belum subscribe, silalah subscribe. Nanti kita akan kongsikan lagi banyak video tentang kaedah dan penjagaan kesihatan untuk pesakit buah pinggang. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.